ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita berhenti pada muka surat 31 tak? Wa imma daruratan, imma daruratan. Situ. Imma daruratan kata'arri al-jirmi 'anil harakati was-sukuni wa imma nadharan. Wa imma nadharan. Kasyariki lillahi ta'ala. Ini perbincangan tentang perkara yang mustahil. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Imma daruratan, sama ada secara senang faham, darurah, senang erti, kata aril jirmi, seperti sunyi jirim anil harakati wassukun, daripada gerak dan diam. Wa imma nadharan, ataupun sama ada secara nazari, kasyariki lillahi ta'ala, mustahil nazari, umpama sekutu bagi Allah. Ta'ala Allahu an zalika, maha suci Allah daripada demikian itu, uluwan kabira, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhasyir rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Qauluhu imma daruratan, sama ada perkara mustahil itu terbahagi dua pula. Mustahil daruri, jadi imma daruratan, qauluhu imma daruratan tu mansubun, dibaca dengan nasab. Daruratan. Nasab jadi apa? Imma alal hal, sama ada nasab dia kita i'rab sebagai hal. Hal daripada mana? Hal min ma. Hal min ma. Hal sahibul halnya ialah ma. Ma la yutasawwaru daruratan. Daruratan tu hal kepada ma. Au min adami tasawwur. Adami tasawwur dah kurungan pula. Ataupun dia pada hal daripada adami tasawwur. Sahibul hal dia itu, terima kasih. Ngaji Indo pandai. Tahu. Jadi sahibul hal dia mana? Adami tasawwur. Dah ta'rif dia tak ada. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mana adam? Kalimah adam. Adamu tasawwur itu al-mafhumi min, yang dipaham daripada la yutasawwaru. Ta'rif dia ma la yutasawwaru, kan? Tu ta'rif dia. Faham daripada ma la yutasawwar, adamu tasawwur, tukar bentuk kepada bentuk isim, adamu tasawwur. Jadi sama ada daripada hal daripada min ataupun hal daripada adamu tasawwur yang difaham daripada la yutasawwar. Al-mafhum min la yutasawwar. Okey. Jadi takdirnya macam mana? Ai hala kauni dzalika, hal keadaan demikian itu ma atau adamu tasawwur itu daruriyan, mudah faham, senang, tak perlu fikir-fikir. Itu takwil yang pertama, imma daruratan, dia jadi hal. Mansub ala haliyah, dia jadi hal. Au dza daruratin, ataupun dia kita takdirkan dza daruratin. Dza darurah. Jadi ada mudhaf yang mahzuf. Mudhaf yang mahzuf. Dza darurah, sahibu darurah. Jadi mudhafu ilaih menggantikan tempat mudhaf. Fantasaban tisabah. Asalnya dza darurah, yang bersifat yang mudah, yang mempunyai darurah. Tiba-tiba kita buang dza, kita buang mudhaf, maka mudhafu ilaih menduduki tempat mudhaf, fantasaban tisabah.
lalu dia jadi mansub sebagaimana mansubnya mudhaf. Nampak? Okey. Itu yang kedua. Au yang ketiga ala naz'il khafid, ataupun dia mansub ala naz'il khafid. Daruratan tu dia mansub ala naz'il khafid. Khafid tu haraf jar, kita buang haraf jar. Dalam bab nahwu, dalam jurumiyah tak ada lah. Jurumiyah tak ada. Kitab Sosiki Mutawassit adalah. Dia nasab dia al-mansubatu minal asma' kan. Al-mansubatu minal asma'i tak ada sebut situ dalam al-jurumiyah. Tapi dalam kitab besar-besar sikit adalah. Naz'il khafid. Jadi mansub kerana dibuang haraf jar. Ai bid-darurah. Asalnya ada bid-darurah. Perkara yang tidak tasawuf pada akal secara mudah. Bid-darurah. Dibuang ba, maka daruratan tu jadi mansub. Ala ma marralah, atas apa yang telah lalu sebut. Ni pernah kita sebut dah dulu kan. Pada bab wajib kan. Qauluhu kata'arri, seperti sunyi al-jirmi. Perkataan kata'arri al-jirmi itu, qauluhu itu mithalun lima la yutasawwaru ila akhiri. Itu contoh bagi perkara yang tidak tasawur pada akal ada dia. Contoh dia apa? Contohnya sunyi jirim dari gerak dan diam. Itu contoh mustahil. Okay. Jadi itu contoh bagi ma la yutasawwaru. Bukan contoh la li adami tasawur. Bukan contoh kepada tidak tasawur. Dia contoh bagi benda yang tidak tertasawur. Bukan contoh bagi tidak tasawur. Nampak? La li adami tasawur. Jadi ta'ari al-jirmi itu, ta'ari jirmi itu. Ta'ari itu bukan tidak, ta'ari jirmi itu contoh bagi benda yang tidak tasawur. Benda tak tasawur mustahil lah. Bukan bagi tidak tasawur itu sendiri. Maka fala hajata, maka tidak berhajatlah ila an yuqaddar, untuk ditakdirkan fil ibarah, dalam ibarat syarah itu, ka'adami tasawur, seperti tidak tasawur. Ta'arri jirmi, ka'adami tasawuri ta'arri jirmi, tidak tasawur, tak tasawur sunyi jirim ila akhirih. Faham? Jadi betul benar malai tasawwur tu kena pada ta'arri jirim dah. Bukan kena kepada adam tasawwur. Kalau adam tasawwur kena takwil lah. Kalau contoh bagi adam tasawwur kena takwil lah. Apa dia? Dia akan kena tambah ke ayat. Ka adami tasawwuri ta'arri al-jirmi, seperti tidak tasawur sunyi jirim. Faham tak? Tak faham? Tak, ayat benda fokus mana tu? Tak tengok ayat tu je. Tak payah tengok ni, tengok ayat tu je. Tengok ayat tu, mudah Dia kata ta'ari jirmi tu contoh bagi ma. Contoh bagi ma. Ma apa? Malai tasawwaru itulah. Benda tak tasawur tu ialah sunyi jirim dah. Ia bukan contoh bagi adami tasawur. Bukan bagi contoh tidak tasawur. Tidak tasawur lain. Benda yang tidak tasawur lain. Tahu tak? Jadi tidak tasawur itu, ia bukan bagi contoh. Bukan contoh bagi adami tasawur. Bila begitu, dia tu kena kepada madah, kena kepada benda dah. Maka tak perhajat kita kena takwil pada ibarat lagi. Nak kena takdir pula kan? Ka-adami, kalau kita kata contoh tu contoh bagi adami tasawur, maka kena takdir lah. Seperti apa? Benda bukan benda, tidak tasawur, seperti tidak tasawur sunyi jirim. Kena apa nama ni, maudhu' dengan mahmud dia kena.
Mubtada khabar kena lah. Ha, benda hak nak buat misal tu kena dengan hak kita nak bincang tu. Jadi sekarang ni contoh itu contoh bagi ma la yatasawwar tu sendiri, bukan bagi contoh adami tasawwur. Kalau contoh adami tasawwur, maka kena takdir pula ka adami tasawwuri ta'arri al-jirmi ila akhirih. Boleh. Habis. Wa'lam, ketahui oleh kamu. Anna filha. Dia mari ambil contoh dah ni. Contoh bagi gerak dia. Wa'lam anna fil harakati was sukuni. Berapa? Salah satu ke salah satu? Ke salah Anna apa? Salah? Wa'lam. Salah satu aqwali. Dia jadi isim anna. Ketahuilah kamu bahawa pada gerak dan diam itu 3 kaul. Ada 3 kaul pula. Nak ingat semujur. 3 kaul dia bagi. Dah nak pegang tu peganglah. Satu hak kuat dah lah. Nampak dah. Hak muktamad, kalau ada muktamad. 3 kaul ni sekadar kita lalulah, kita tahu. Okey. Al-awwalu, yang pertama mana? Annal harakata. Harakat itu kaunani mutawaliyani fi makanaini. 2 kaun yang berturut-turut pada 2 tempat. Kaun ni keadaan. 2 keadaan yang berturut-turut pada 2 tempat. Orang panggil gerak. Nampak? Kaun sesatu sini, kemudian di sini orang panggil gerak. Di sini orang panggil gerak. Jadi 2 keadaan kaunan, bukan sekaunnya. 2. Hak ni satu kaun, hak ni satu kaun. Jadi hak ni ada, kemudian ada yang lain di sini. Yang lain di sini ada, itu dipanggil gerak. Pada 2 tempat yang berlainan dipanggil gerak. Apa maksud kaunan? Ai husulani. 2 yang hasil. 2 yang hasil wastiqrarani fihima. 2 yang hasil dan 2 yang tetap pada kedua-duanya. Pada dua-duanya 2 tempat. Hasil pada yang pertama dan istiqrar pada yang pertama, kemudian hasil pada yang kedua dan istiqrar pada yang kedua. Itu dipanggil harakah pada ta'rif yang pertama, qaul yang pertama. Itu harakah. Dah sukun pula. Sukun mana? Was-sukunu kaunani mutawaliyani fi makanin wahid. Sukun pula 2 kaun yang berturut-turut tapi pada tempat yang sama. Jadi hak ni ada, kemudian ada juga kaun yang satu lagi pada tempat yang sama. Itu nama sukun. Dah ada dua kaun ke sekaun? Dah kira gini. Sebabnya hak Tuhan buat, hak kaun yang pertama tu perbuatan Tuhan. Kaun yang kedua tu Tuhan buat juga. Walaupun benda sama. Itu memang ada khilaf tu. Jadi tiap harta kita ada pada waktu sekarang, minit sekarang, ada pada minit yang kedua ialah perbuatan Tuhan juga. Jadi dua perbuatan, 2 kaun. Kalau ikutnya ni kita tak masuk lagi pada nisbah perbuatan tu. Hak ni pada ilmu makulat dulu. Pada ilmu berkaitan dengan harakat dan sukun. Okey. Jadi dalam takrif ni sekadar takrif je. Hak mana sedap pada syarahan atau pada penerimaan kita, ikut kita lah nanti. Cuma nak menafsirkan keadaan tu. Jadi ulama kata kenapa ada 2 kaum? Kerana dia 2 masa. Al-arad la yabqa zamanain. Arad itu tak kekal pada 2 masa. Masa pertama arad tu, masa kedua walaupun sama Tuhan buat hal lain sebenarnya. Tapi sebab cepat sangat,
Benda tu tidak sedar ni perbuatan Tuhan juga. Jadi dianggap kaunain. Kaunan dua kaun. Dua keadaan tu berlaku kalau pada tempat yang sama, dua keadaan berlaku pada tempat sama orang panggil diam, sukun. Dua keadaan berlaku pada dua tempat berbeza. Orang panggil harakah. Apa tak? Ha? Dua hak ni ada pada saat yang pertama, saat yang kedua ada tempat sama. Orang panggil gerak ke diam? Ha? Diam lah. Ada ni pada tempat yang pertama, saat pertama, tempat kedua ada pada tempat yang berbeza. Apa panggil benda? Gerak ah, dah. Ha, macam tu. Ha. Ha. Kalau ikut ahli sunnah tiap-tiap masa Tuhan buat apa? Ha. Tidak bercerai daripada ta'alluq kepada Tuhan walaupun tarfata'in, walaupun sekelip mata. Nampak? Tidak terputus imdad Tuhan. Kalau istilah ahli tasawuf dia panggil imdad Tuhan tak putus. Bukan Tuhan buat saja, imdad tu berlaku sama. Cuma kita ni nampak dengan mata zahir, tak nak nampak mata zahir kita alang asbab ni. Tapi tiap-tiap masa tu berlaku imdad Tuhan. Lau quti'a, jika terputus, maka la fana, akan jadi fana. Okey. Mana tadi? Fi makanin wahid ay husulani, hasil dua perkara, wastiqrarani, dan tetap dua perkara, fihi ay fi makanin wahid. Okey, faham tak? Itu dia nak kita kata nak mendetailkan dan juga nak mensyarahkan benda hak semua kita tahu juga, kita tahu dia, tapi macam mana kita nak takbir. Itu salah satu bentuk penafsiran bagi harakah wa sukun. Okey, bila begitu, fakullun minhuma murakkabun, maka setiap daripada harakat sukun tu murakkab sebab dua kaun. Dia bukan kaun yang satu je, murakkab. Li'annahu ibaratun an majmu'in husulaini, kerana dia tu ibarat daripada himpunan dua hasil. Hasil yang pertama lain hasil yang kedua. Jadi murakkab. Wahina idzin ay wahina id yakunu kullum minhuma murakkabun fayakunu bainahuma baca mana? Man'i ke man'u? Fayakunu bainahuma man'u jam'in. Apa maksud man'u jam'in? Lawang ni? Atau bukan, dia bukan lawang? Dia qasim ya? Mani'atul jam'i wal khulu, ada mani'atul jam'i saja. Dalam hati. Jadi hak ni mani'atul jam'i saja. Dia tak boleh berhimpun sekali. Sunyi tak apa. Faham tak? Macam hitam putih Hitam putih ad-did yajtami'an tak? La yajtami'an wa qad yartafi'an. Jadi dia mani'atul jam'i saja. Dia terhalang daripada berkumpul. Dia dah halang sunyi. Fayakunu bainahuma man'u jam'in, dia panggil. Terhalang berhimpun. Himpun je tak boleh. Sunyi tak apa. Li jawazil khuluwi, kerana harus sunyi anhuma, dari gerak dan diam. Tadi kata dak tu tengok. Jadi kata jirin tidak lepas daripada gerak dia yang atas takrif mana? Atas tafsir mana? Boleh lagi orang nak kilah. Nak kilah, nak ngelak, kata jirin sunyi daripada gerak dan diam. Boleh. Dengan tafsiran gerak diam, tafsiran yang macam gini. Pada keadaan tertentu. Tapi orang tak cakap lagi tu, orang katalah jiring tu boleh sunyi pada gerak dia secara umum. Tu benda maklum. Cuma kalau kita nak teliti pada jenis takrif tu, ada keadaan yang mana sah kita kata sunyi daripada gerak dan diam iktibar ni. Tapi dari segi hakikat dak.
Hakikat jirim dan jirim itu tak sunyi dari gerak dan yang pada yang maklum. Okey. Li jawazil khuluwi anhuma, kerana harus sunyi daripada keduanya gerak dan diam. Kenapa? Idzil jirmu fi awwali huduthihi, pada mula-mula jadi dia itu, ai fi awwali azminati wujudihi, idafah, fi awwali azminati wujudihi laisa bimutaharrikin wala sakinin. Mula-mula Tuhan buat jirim, pada waktu pertama wujud jirim, ia gerak diam tak? Gerak tak? Mula-mula Tuhan cipta jirim, dia gerak diam tak? Ya? Dia tak gerak. Tak diam, gerak tak? Tak gerak diam tak? Tak diam. Tak gerak dan tak diam. Jirim bila mula-mula pada permulaan penciptaan jirim, andaikan saja ni, mula-mula Tuhan cipta jirim, dia gerak diam tak? Gerak pun tidak, diam pun tidak atas takrif ni. Sebab gerak tu husulan fi makanaini. Diam pula husulan fi makanin wahid. Dah ni husul wahid. Baru hasil yang pertama, fi anin wahidin, pada masa yang pertama. Pada masa pertama tak boleh nak panggil gerak, tak boleh nak panggil diam lagi atas takrif ni. Sebab sukun dengan harakat murakkab. Faham tak? Payah ke? Nak rasa ngajar budak sains boleh faham ni. Ada sahabat tak tahu, ada orang Malaysia daripada Jordan ke mana, nombor luar negara main tanya, daripada ni Jordan, cerita bab jisim ta'limi, jisim tabi'i. Jisim ta'limi, jisim tabi'i itu mengaji pengajian sains ke? Jisim ta'limi, tabi'i. Okey. Tapi bila istilah Arab kita tak biasa kan, Arab benda mudah je. Okey. Jadi pada awal masa wujudnya, dia tidak gerak dan tidak diam. Bila begitu, fa kaifa yakunu ta'arri anhuma mustahilan? Bila begitu macam mana boleh kata sunyi daripada gerak dan diam tu mustahil? Tak mustahil sebab ada. Itu iktiraf dia. Okay. Boleh. Wa ujiba, dan dijawab bi annal murada, bahawa yang dikehendaki al-jirmul mutaqarrira, al-jirmu mutaqarriru, jirim hak tetap dah, hak mutaqarrir hak ada dah, jirim hak tetap dah, bukan pada awal wujudnya itu. Jirim hak mutaqarrir dah fil kharij, yang tetap dah ada pada luar ni, hak tu yang tidak terima, yang kalau tak terima gerak dan tak terima diam tu mustahil. Nampak tak? Bukan melihat kepada awal masa yang ada jirim tu. Atas takrif yang pertama ni lah. Bahawa yang dikehendaki ialah al-jirmu mutaqarriru fil khariji, ay allazi thabata lahu husulun fi, yang telah sabit hasil pada kharij. Wala syakka annahu la ya'ra anhuma, dan tidak syak lagi bahawa itu tidak sunyi pada gerak dan diam. Bila dah ada dah jirim, memang tak sunyi, dia tak gerak diam, tak diam gerak. Jelas. Habis. Itu kaul yang pertama. Okey. Al-qaulu tsani, qaul yang kedua. Annal harakata hiyal husulul awwalu fil hayyiz tsani. Hasil yang pertama pada hayyiz yang kedua. Hayyiz ni makna tempat. Pada tempat yang kedua. Itu harakat. Hasil yang pertama, hasil pertama tu pada tempat kedua. Senang. Hasil yang pertama tempat kedua. Gerak orang gerak. Hasil yang pertama pada tempat kedua. Okey. Ai fil makan tsani. Hayyiz makna fil makan asani. Wasukunu, sukun pula al-husulu tsani fi hayyizil awwali. Hasil yang kedua pada tempat yang pertama. Ni ada dah sini. Hasil yang pertama duduk sini, tak kira lagi.
Hasil yang kedua tepat sama, diam panggil. Hasil ni kita kata saat yang pertama, saat ni lama, detik ataupun lebih kecil ada detik. Panggil dia. Ada istilah sains dia. Lebih kecil ada detik. Dia bagi pula. Tak tahu kan. Jadi yang pertama, saat pertama sini. Saat kedua hasil pada saat kedua duduk tepat sama, orang panggil diam. Orang panggil sukun. Jadi husuluts tsani fi hayyizil awal. Hasil yang kedua pada hayiz yang pertama, itu nama sukun. Wa kadza husuluts tsani fi hayyizits tsani. Begitulah juga husul yang kedua pada hayiz yang kedua. Sukun tak? Ni yang pertama. Husul yang kedua pada hayiz yang kedua. Sukun tak? Sukun. Pada saat yang kedua dia duduk pada tempat yang kedua. Di situ. Tak gerak mana? Mim babi aula, daripada bab aula lah. Fakullun, maka fakullun minhuma basitun, maka setiap daripada harakat dan sukun tu basit. Sebab apa? Satu husul je. Husul yang satu. Ta'rif pertama murakkab, sebab apa? Husulan. Sekarang ni husul, hasil tu satu je. Sama ada hasil pada tempat dia sendiri atau pada tempat lain. Kalau tempat dia sendiri dia panggil sukun, kalau tempat lain panggil harakah. Nampak tak? Ana terpaksa buat gini ya. Kalau sini ana lukis bulat. Jadi nampak? Hasil yang pertama pada tempat yang pertama. Kalau pada tempat yang kedua dipanggil harakah. Ini tempat yang pertama, tempat kedua. Nampak? Kalau hasil dah pada tempat yang sama panggil sukun. Kalau hasil pada tempat kedua panggil harakah. Okey. Kalau ikut lah ini agak-agak boleh catch up lah. Boleh dang sebab anak kurang tulis ni. Okey. Bila begitu, bila harakah dan sukun tu basit, sebab ada satu husul je, wa bainahuma man'u jam'in aidha, maka antara harakah dan sukun tu man'u jam'i juga, mani'atul jam'i juga, tak boleh berhimpun. Kenapa? Khulu boleh. Khulu boleh. Li jawazil khuluwi, kerana harus sunyi anhuma, daripada gerak dan diam. Kat mana boleh? Tidak bergerak dan tidak diam atas takrif yang kedua ni. Kenapa? Idzil husulul awwalu fi hayyizil awwali la yuqalu lahu harakatun wala sukunun. Tadi dia kata takrif. Tengok ada takrif. Takrif gerak husulul awwal fi hayyiz sani. Gerak kan? Jadi husulul awwal fi hayyizil awwal sukun tak panggil ke? Sebab sukun tu husulul tsani fi hayyizil awwal. Jadi faham tak? Apa tak? Nampak? Okey. Jadi bila begitu husulul awwal fil awwal fi hayyizil awwal la yuqalu harakah wala sukun pun tak. Sebab sukun tu husulul awwal sebab husulul tsani fil awwal atau husulul tsani fi sani. Maka faqad khala jirmu anhuma, maka telah sunyilah jirim daripada keduanya, hina izin, ketika itu. Wa ujiba bima marra, dan dijawab dengan barang yang telah lalu. Apa jawapan ni? Apa jawapan ni? Al-murad tu al-jirmul mutaqarriru fil kharij. Bukan melihat kepada hasil yang pertama tu, jirim hak ada dah. Hak tu mustahil dia sunyi daripada gerak dan diam tu. Dah faham pertama. Okey, habis. Wal qaulu tsalitsu. Bermula qaul yang ketiga, pandangan ketiga. Wa huwa qaulul Asy'ari. Ini qaul Abu Hasan al-Asy'ari. Annal husul al-awwala fi hayyizil awwali sukunun. Hasil yang pertama pada tempat yang pertama itu namanya sukun.
Wa kadza husulu tsani mathalan min babi aula, daripada ba yang bi aula, ai husulu tsani fi hayizin sani, sukun juga. Wa ammal husulul awwalu fi hayyizi tsani, hasil yang pertama pada tempat yang kedua, fahuwa harakah wa sukunun bi'tibarain. Hasil yang pertama pada yang kedua. Hasil yang pertama pada yang kedua. Nampak? Dia itu gerak dan diam. Gerak dan diam. Dah tanakuk. Tanakuk tu kalau dia ittihad fil alif wahdat samaniyah. Kalau dia ittihad pada 8 perkara, antaranya ni lah pada nisbah i'tibar. Sekarang ni i'tibar berlainan. I'tibar berlainan. Kalau i'tibar sama baru kita kata tanakuk. Tak. Baru kita kata tanakuk. Contoh kita kata masjid ini putih dan hitam. Betul tak? Ni contoh lah, jangan ambil contoh ni, contoh lain lah. Masjid dalam ni cat hitam, jalan ni cat putih, luar cat hitam. Masjid ni hitam dan putih, betul tak? Tanakuk tak? Tak tanakuk. Sebab iktibar beza. Ittihad dia ada syarat. Syarat ittihad yang tanakuk, ittihad fi maudhu', ittihad fil mahmul. Ni benda fil makan. Hak ni lain, hak ni dalam tu luar. Putihnya dalam, hitamnya luar. Tak panggil tanakuk. Nampak? Jadi sini husul awal fi hayyizis sani, hasil yang pertama pada tempat yang kedua, fa huwa harakatun wa sukunun bi'tibarain, dia itu dikira gerak dan diam dengan i'tibar, dua i'tibar yang berbeza. Fa bi'tibari lintiqali ilaihi, dengan diambil kira berpindah kepada tempat kedua, harakatun, dipanggil harakat. Wa bi'tibari listiqrari fih, dengan diambil kira dia menetap situ, sukun pula. Kan daripada hayis husul al-awwal fi hayisani, ambil kira gerak tu berpindah ke ni panggil gerak, harakah. Ambil kira dia duduk situ, orang panggil sukun. Nampak? Okey. Fal jirmu, maka jirim idza kana fi makanin, jika dia ada pada satu tempat, fal kaunul awwalu fihi sukun. Maka keadaan dia yang pertama tu, minit yang pertama, detik pertama hak dia ada tu sukunlah, sebab dia duduk situ. Fa in taharraka ila makanin akhar, jika dia bergerak ke tempat lain, fa awwalu kaunin fil makani tsani, maka awal keadaan dia pada makan yang kedua, sukunun fihi, itu diam padanya, wa harakatun ilaihi, dan gerak kepadanya, sukunun fihi wa harakatun ilaihi. Nampak? Dia pada tempat kedua, dia itu gerak kalau gerak kepadanya, dan dia itu diam padanya. Bi'tibarain, dengan diiktibar yang berbeza. Nampak? Nampak? Jadi ini daripada satu ke satu. Pada mula-mula sampai ni, tak? Pada gerak tu dipanggil harakah ni. Ini panggil harakah. Usul awal fi tsani. Pada tetap dia tu panggil sukun. Jadi dua i'tibar. Bila husul al-awwal fi tsani, pada takrif yang ketiga, takrif Abu Hasan Asy'ari, maka benda itu bergerak dan diam, tapi i'tibar yang berbeza. I'tibar yang berbeza. Okey. Wa ala hadza, dan atas pandangan ini, pandangan mana? Pandangan yang mengata Imam Abu Hasan Asy'ari ni, fala iskala, maka tidak berlaku iskal langsung lah. Makna jirim awal-awal ada di tu pun dia tidak sunyi daripada gerak ataupun diam. Nampak? Dalam kita nampak macam pelik tau. Kalau Abu Hasan Asy'ari pelik, tapi dia menjawab bagi persoalan kewujudan jirim pada awali azminati,
pada awal wujudnya itu. Pada awal wujud tu. Atas tak dua takrif tadi, dia kena jawab, kena takwil. Kena takwil sunyi jiring tu, mustahil sunyi jiring. Tapi atas khabar syar'i, awal wujud pun dah tu dikira dah ada sukun. Dah ada sukun dah. Nampak? Ya. Fala iskala. Kenapa? Li'annal jirma la yakhlu anhuma. Kerana jirim tak akan sunyi daripada gerak dan diam. Kama annahuma la yajtami'an. Sebagaimana gerak dan diam tidak berhimpun padanya. Dia pun tidak sunyi daripadanya. Gerak dan himpun tak boleh, sunyi daripadanya pun tak boleh. Maka ni mani'atul khuluwi wal jam'i. Berhimpun pun tak boleh, sunyi pun tak boleh. Ya. Dah nak pegang mana ya? Kalau mana-mana pun tak apa. Hak senang faham. Hak nombor 2 tak? Nombor 2 senang tak? Nombor 3 senang. Nombor 3 kena terang lah. Dalam satu masa dia bergerak dan dia terang kau orang. Okey tak? Jadi tapi hak dari segi menjawab kepada iskal tu nombor 3 tak datang iskal dah. Okey, bila begitu wattaqabul bainahuma, taqabul berlawanan antara gerak diam lawan kan? Gerak lawan diam. Wattaqabulu bainahuma hina idzin taqabulul akhassi wal a'am. Berlawanan antara benda yang khusus dan benda yang umum. Kok mana pula? Li'anna kulla mutaharrikin sakinun. Kerana setiap yang bergerak tu dia diam. Setiap yang bergerak pasti dia tu diam dulu sebelum gerak ataupun diam dulu selepas gerak. Tahu? Walaisa kullu sakinin mutaharrikan, tapi bukan setiap yang diam tu bergerak. Tapi tak mesti benda yang diam tu gerak. Boleh jadi dia tak bergerak. Tak. Tapi benda bergerak pasti dalam gerak tu ada diam. Tapi kalau ikut teori fizik, tak. Hak ni betul ni. Betul. Hak gerak tu sebenarnya terdiri daripada diam-diam yang pada tempat yang berbeza kan. Cuma lambat ataupun laju je. Jadi sesuatu tu kalau ia gerak laju, maknanya ia duduk sekejap lah. Ia gerak lambat, ia duduk pada setempat lambat. Tapi kalau kita pecahkan masa, dia sebenarnya diam sekejap. Kan? Dia diam. Apa? Jadi mendahului ahli fizik. Mendahului zaman. Betul? Makna bahasa syariah sebut dengan teori fizik itu tak bercanggah. Tak? Jadi sebab tu ada laju ada cepat. Sebab tu ada laju cepat. Macam contoh senang, bumi ni kita nampak diam kan? Gerak tak? Kerana gerak tu berlaku dalam masa yang sangat apa ni? Lambat tak? Dan dalam keadaan besar pula kan? Kita dah rasa. Semut duduk atas kereta. Dia rasa tak gerak? Jangan duduk luar, duduk dalam kereta. Duduk dalam kereta. Dia tak rasa. Dia tak rasa. Jadi kita duduk atas ni tak ada rasa. Tapi kalau kita duduk jauh, tengok bumi gerak kan. Sebab itu dia kata antara gerak dan diam tu umum khusus. Setiap yang gerak tu pasti ada diam dalamnya, dan bukan semua yang diam itu gerak. Lianna kullu mutaharrikin sakinun wa laysa kullu sakinin mutaharrikan. Bi khilafihi 'alal awwalaini, atas dua kaul yang pertama, fa innahu taqabulut tabayuni, maka atas dua kaul yang pertama antara gerak dan diam itu taqabul tabayun, dia panggil tabayun. Alaqah dia alaqah tabayun. Tabayun ni makna lain terus. Tak ada kait langsung. Tabayun tak kait langsung, hitam putih tak kait langsung. Apa tak? Dia bukan umum khusus lah tu. Ini lain terus.
Okey. Antara ada tak ada dah kait langsung tu. Tak boleh berhimpun. Li adam ijtima'ihi ma kerana tak boleh berhimpun keduanya kama maro. Okey. Qauluhu illa ba'dan nazar. Benda ni. Okey. Fa inna istihalata syariki lillahi ta'ala la tudraku illa ba'dan nazari. Kerana sesungguhnya mustahil sekutu bagi Allah Ta'ala itu tidak dipaham kecuali setelah diperhati dan diteliti. Nampak tak? Nak kira ke dalil tu kena fikir dululah. Kena fikir dulu. Bukan masalah beriman ni, pada masalah husul tasawur pada akal, husul tasdik, yang kita nak membenarkan qadiyah tersebut. Maka nak hasil tu mesti lepas ba'dan nazar. Sebab tu dipanggil nazari. Qauluhu illa ba'dan nazar, kecuali selepas daripada nazar. Sikit. Bismillah. Nazar tu ai fi dalilil wahdaniyati, pada dalil wahdaniyah al-qat'iyyi. Qat'i sifat kepada dalil, sifat kepada mudhaf. Kecuali setelah diperhatikan pada dalil wahdaniyah yang qat'i. Liman la yaktafi illa bihi, bagi orang yang tidak memada, tak padang kecuali dengan dalil qat'i je. Orang kecuali dengan dalil qat'i. Ada orang tak boleh terima cakap gitu aja, nak kena dalil qat'i. Maka dapat itu setelah diperhatikan pada dalil wahdaniyah yang qat'i. Awil iqna'i, ataupun dalil iqna'i. Iqna' ini maknanya dalil yang sekadar je lah. Iqna' ini yang iqna' ni maksud apa dia? Yang memberi, yang padan, yang cukup, yang mencukupkan. Dan tak mesti dibina di atas susunan muqaddimah yang yakiniyah belaka. Maka muqaddimah yang wahmiyah pun cukup dah. Tak perlu. Jadi dalil iqna'i ni bagi orang hak percaya, senang percaya. Orang yang mungkir, orang yang ingkar, orang tak percaya, kena datang dalil yang kuat lah. Dalam Balaghah kan ada kan, ada bayan, ada peringkat dia. Maka tengok pada dalil wahdaniyah sama ada dalil qat'i bagi orang yang tidak memada kecuali dengan dalil qat'i, ataupun dalil iqna'i liman yaktafi bi, bagi orang yang memada dengan dalil iqna'i. Contoh dalil qat'i macam mana? Fal awwalu ka qaulika. Dalil iqna'i kena susun ikut susunan dalil lah. Ikut susunan burhan. Yang sebab apa? Muqaddimah tu mesti qat'i belaka untuk dapat natijah yang qat'i. Mesti qat'i yakini. Ka qaulika law ijtama'a ilahani, kalau berhimpun dua tuhan, la hasala bainahuma tamanu'un, nescaya terhasil antara keduanya tamanu, berlawan-lawanan. Menghalang, lawang-lawang lah maksud halang. Ni halang ni mana ni? Sebab ni nak buat gini, ni nak buat gini. Oh, tak boleh nampak tak? Bi an yurida, taswir. Bagaimana tamanuk itu? Taswir tamanuk. Bi an yurida ahaduhuma wujuda Zaidin mathalan, dengan bahawa ingin salah seorang mengadakan Zaid, seorang nak Zaid ada. Wal akharu ay wa yuridul akharu adamahu, seorang hak lain nak mentiadakan Zaid, seorang nak Zaid ada, seorang tak mahu Zaid ada. Jadi mana? Seorang nak Mahdi, seorang nak Muhyiddin. Dua-dua ni. Jadi fala yakhlu, maka tidak sunyi. Fala yakhlu imma an yujada aula, ataupun tidak, ila akhiri ma sayati. Itu ringkasan Ali ya. Maka tak sunyilah sama ada atau tidak. Gitu je. Kalau ada guana, kalau tidak guana. Jadi tak panjanglah sini ila akhiri ma sayati, sebab dalam wahdaniyah yang kami bincang. Kita bincang dulu dalam tamanuk kan ya. Mana kalau berlawan, hak ni nak buat ni tak mau buat, sama ada berlaku mustahil juga. Berlaku seorang-seorang pun mustahil juga. Orang ni pun lemah, ni pun lemah. Gitu. Tak berlaku lagi jahil. Lagi apa? Lagi lemah.
Okey, ila akhir ma sayati. Itu dalil qat'i lah. Sebab itu dalil itu memang dalil lagi tu. Tu dalil ikut dibina di atas muqaddimah yaqiniyah. Wathani, yang kedua, ka qaulika law ijtama'a ilahani la hasalal fasadu. Kalau berhimpun dua Tuhan, nescaya akan berlaku kerosakan. Cukup cakap gitu. Iknai dah. Tapi kita percaya tak? Orang percaya dah. Sebab benda tu boleh faham. Nak susung secara macam tadi tak ah. Tak perlu pun. Dalil iknai sekadar untuk mengiqna'kan, memberi orang cukup, memada dan mencukupkan bagi orang yang telah ada yakin. Okay. Kalau berhimpun dua Tuhan, la hasalal fasadu, terhasilkah kerosakan? Kenapa? Li'annahu idza ijtama'a rayyisani. Kalau berhimpun dua ketua, fi apa? Fi? Fi? Tulis mana tu? Fi markabin, dalam satu kapal, satu kenderaan, fasadat. Ai fasadatil umur. Saya akan rosaklah markabin. Ada dua kita kata dua kapten dua kepala dalam sekapal. Dua kepala dalam satu kapal. Atuk dengan Banong. Acur. Nampak tak? Jadi kalau ada ijtama'ar rayisan ni, dua ketua dalam satu kapal, fasadat. Orang percaya dah tu. Walaupun bukan dalil dengan yakiniyah susun, tapi orang boleh terima dah. Panggil dalil iqna'i. Qauluhu wal jaizu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita sambung, kita Hasyiah Ashmawi lah. Ashmawi, kita berhenti sini untuk rekod ni. Kita sambung pada Hasyiah Al-Ashmawi Al-Ajurumiyah.